Puan Sarah dan suaminya memiliki sebuah butik tudung yang terkenal di Terengganu. Namun sejak 2 tahun yang lalu ketika usianya 47 tahun, Puan Sarah kehilangan suaminya dan terpaksa mengurus butiknya seorang diri. Puan Sarah memiliki seorang anak perempuan yang masih belajar dan seorang lelaki yang sudah bekerja. Kerana terlalu sibuk, Puan Sarah sering meninggalkan sarapan paginya dan mengganti makannya di tengah hari dengan kuantiti yang banyak. Pada waktu malam pula, Puan Sarah sering pulang lewat malam dan memilih untuk makan di restoran. Untuk terus kekal bertenaga, Puan Sarah gemar minum air bergas bikarbonat sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Dan untuk mengurangkan tekanan kerja, Puan Sarah kerap makan makanan manis seperti kek dan coklat. Beliau juga jarang melakukan senaman ringan atau bersenam sepanjang waktu bekerja maupun hari cuti. Kini berat badan Puan Sarah meningkat sebanyak 15 kg menjadikan 77 kg dengan ketinggian 156 cm. Kebelakangan ini, Puan Sarah mengadu kebas di kaki dan ibu jari serta kerap kencing pada waktu pagi dan tengah malam. Disebabkan risau dengan perubahan yang mendadak ini, Puan Sarah telah melakukan pemeriksaan darah. Hasil ujian menunjukkan nilai keputusan OGTT yang signifikan iaitu fasting blood glucose sebanyak 7.9 mmol per liter dan 2 hours postprandial to HPP sebanyak 13.0 mmol per liter serta HbA1c sebanyak 9%. Ya, Waalaikumsalam. Silakan duduk, Puan. Terima kasih. Ni Puan Sarah binti Hamid kan? Ya, saya. Puan, hari tu Puan ada buat appointment kan dengan saya untuk kita jumpa hari ni. Ya. Okey, doktor dah pun diagnose Puan. Puan ada penyakit kencing manis. Jadi tak apa, kita akan tolong Puan untuk kita selesaikan masalah ni. Itulah yang saya bimbangkan sekarang ni. Terima kasih sebab sudi tolong saya. Boleh Puan ceritakan sedikit mengenai latar belakang Puan untuk tujuan rekod kami? Okay, nama saya Sarah binti Hamid. Saya berumur 47 tahun dan saya menetap di Kuala Nerus. Suami saya dah meninggal dah 2 tahun lepas. Jadi sekarang ni saya membesarkan 2 orang anak saya seorang diri. Yang datang bersama saya ni masih lagi belajar dan seorang lagi saya ada anak lelaki lah yang sedang bekerja. Tapi apa pun saya minta maaf ya Puan selepas mendengar berita pemergian suami Puan. Namun percayalah, kehilangan itulah yang akan membuatkan kita kuat dan tabah untuk meneruskan kehidupan. Saya kira mungkin Puan agak stres atau tertekan dengan kerja di butik. Betul tak Puan? Betul tu. Sekarang ni saya agak tertekan dengan keadaan sekarang. Saya agak tertekan sebab lepas suami saya tak ada, kerja-kerja dekat butik semua saya kena buat seorang-seorang. Okay. Jangan risau Puan. Saya akan bantu Puan untuk sama-sama kita selesaikan masalah ini. Baik, terima kasih. Okey, berdasarkan rekod kesihatan Puan ni, kami dapati Puan ada peningkatan berat secara mendadak dalam tempoh 2 tahun sebanyak 15 kg dan hasil ujian darah juga menunjukkan paras gula Puan tidak normal dan kita khawatirlah jika Puan tidak jaga ataupun tidak kawal boleh menyebabkan penyakit kencing manis Puan bertambah lagi teruk. Tapi walau bagaimanapun, okey, buah pinggang Puan masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Saya punya corak pemakanan ni tak adalah susah sangat. Saya tak ada makan banyak sangat. Kalau nak diikutkan untuk bagi saya lah. Sebab pagi sarapan saya tak ambil. Bermula 8 pagi tu saya keluar rumah nak pergi butik. Memang saya tak ambil sarapan. Lepas tu dalam pukul 11 macam tu saya akan pergi ke vending machine yang terdekat dengan butik saya. Saya akan ambil lah minuman gas berisotonik tu sebab kan pagi dah tak sarapan. Jadi saya nak kekal untuk tenaga. Lepas tu waktu makan tengah hari saya ada ambil, saya memang makan dalam portion yang banyak sebab pagi dah tak sempat makan. Nasi saya ambil mungkin dalam 3 senduk. Lepas tu selalunya lauk ayam goreng bahagian peha dengan teh ais. Untuk waktu petang pula saya selalunya akan jumpa dengan klien-klien saya. Jadi saya dekat situ saya buat appointment dengan dia orang dekat Desert Cafe yang terdekat. Dekat cafe tu selalunya saya order kek coklat dengan jus orange. Pula selalunya saya kalau saya kerja sampai waktu malam, kadang-kadang saya memang tak sempat nak masak dekat rumah. Jadi saya akan beli fast food je. Dan mostly saya akan berada di butik lah sebab kerja saya memang banyak. Lepas tu kalau saya pulang awal ke rumah, saya akan masak lah. Masak makanan yang sederhana saja macam nasi goreng ke ataupun saya akan panaskan lauk semalam yang dah masak. Oh, nampaknya Puan ni suka minum minuman berkarbonat dan makan makanan yang manis. Okey, dan saya juga perasan Puan selalunya akan skip makan sarapan dan Puan akan makan banyak waktu tengah hari. Dan kalau waktu malam pula Puan akan makan lewat sikit sebab nak siapkan kerja dekat butik kan? Betul tu. Sebenarnya saya agak risaukan juga kesihatan saya ni, tapi disebabkan kerja yang menyebabkan badan saya terasa penat dan letih, menyebabkan pengambilan gula saya tu makin bertambah setiap hari selepas kematian suami saya.
Okey, tak mengapa puan, kita akan cuba adjust semula corak pemakanan dan juga waktu pemakanan puan, sebab tabiat yang macam ni boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan puan. Okey, seperti yang telah diberitahu oleh Dr. Daniel sebelum ni, puan telah pun didiagnos dan mengidap penyakit kencing manis. Okey, jadi target kita sekarang ni adalah untuk menurunkan berat badan puan dan juga mengawal berat badan puan. Tapi dalam masa yang sama, kita akan cuba untuk mengawal paras gula dalam darah puan. Okey, baiklah sekarang ni saya akan ceritakan dekat puan apakah itu penyakit kencing manis atau lebih dikenali sebagai diabetes mellitus. Okey, penyakit kencing manis ni terjadi apabila seseorang itu mengambil gula dalam kadar yang berlebihan ataupun tidak terkawal. Jadi dia akan menyebabkan pankreas dalam badan dia tu rosak. Jadi bila pankreas tu rosak, tak dapat nak hasilkan insulin. Insulin tu kegunaan dia untuk menukarkan gula kepada tenaga untuk digunakan dalam badan kita. Okey, penyakit kencing manis ni terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, type 1, type 2 dan juga GDM, gestational diabetes mellitus, yang mana terjadi kepada perempuan mengandung. Type 2 diabetes mellitus, seseorang individu tu boleh menghasilkan insulin, tetapi insulin yang dihasilkan tu tak mencukupi untuk menukarkan gula kepada tenaga untuk digunakan oleh badan. Jadi apabila seseorang itu makan benda-benda yang manis, contoh macam gula, madu, air sirap, selepas 2 jam paras gula dalam darah dia tu masih meningkat disebabkan oleh insulin tak mencukupi. Jadi disebabkan lifestyle begini, ibu saya ada type 2 diabetes. Ya, betul apa yang awak cakap tu Farah. Sekarang ibu awak mengalami kencing manis type 2 sebab punca utamanya adalah disebabkan oleh pemakanan yang tidak terkawal oleh ibu awak. Okey, sekarang ni kita pergi kepada part yang seterusnya, iaitu tanda-tanda diabetes. Okey, selalunya yang common terjadi kepada pesakit diabetes adalah seperti kebas pada tangan dan juga kaki, kerap kencing pada waktu malam, selalu letih, luka lambat sembuh dan juga rasa dahaga. Okey, untuk bahagian mata rabun dan juga berat badan turun mendadak ni selalunya terjadi kepada pesakit diabetes yang dah ke tahap yang memang teruk lah. Oh, barulah saya tahu kenapa kaki saya kebas-kebas selalu. Okey, berdasarkan pengalaman saya lah kan, selalunya patient ni diorang jarang ambil berat pasal kebas kaki ni, sebab selalunya diorang ingat kebas ni biasa terjadi, mungkin diorang duduk terlalu lama ke ataupun diorang tak ubah posisi kedudukan ke. Tapi sebenarnya kebas ni adalah satu tanda-tanda yang common berlaku kepada pesakit diabetes. Okey, macam yang saya cakap awal tadi, okey, pemakanan dan juga diet yang tidak sihat boleh menjadi penyebab kepada penyakit type 2 diabetes. Okey, selain daripada tu, kalau seseorang tu dia makan banyak dan dia kurang bersenam, boleh juga jadi penyebab dia dapat kencing manis. Okey, kegemukan dan obes juga boleh menjadi penyebab utama. Dan umur meningkat, semakin meningkat umur seseorang tu, semakin tinggi risiko dia untuk dapat kencing manis. Dan kalau sebelum ni dia ada family history, mungkin atuk nenek dia, mak ayah dia sebelum ni ada penyakit kencing manis, jadi seorang individu tu juga boleh dapat penyakit kencing manis. Tetapi kalau individu tu dia jaga pemakanan dia, dia boleh untuk tak dapat ataupun dia boleh lambatkan untuk dia dapat kencing manis. Cik, teruk ke penyakit diabetes ni? Okey, bahaya sangat-sangat puan. Puan nak tahu tak sebab apa? Okey, sebab dia akan menyebabkan saraf mata kita ni rosak. Dan sebab itulah pesakit diabetes diorang akan rabun. Lama-lama diorang akan rabun. Okey, yang seterusnya merosakkan sistem penapisan. Okey, lama-lama buah pinggang pun akan rosak. Okey, seterusnya kaki berwarna hitam dan biru. Okey, selalunya bila pesakit diabetes ni diorang luka dekat bahagian kaki, luka tu lambat nak sembuhkan. Jadi bila dah lama-lama tu tak boleh nak treat lagi dah, kita akan guna penyelesaian terakhir lah, kita akan potong kaki diorang. Tapi saya bagi tahu ni sebab saya tahu siapa je yang nak kena potong kaki kan. Saya pun nak kena potong kaki. Okey, yang terakhir adalah kerosakan saraf. Okey, kerosakan saraf ni sebagai contohnya berlaku dekat kaki kan. Contoh macam terpijak apa ke, sakit ke, dia tak rasa dah sebab saraf dia dah rosak. Dengar tu ibu, makan makanan yang tidak sihat menyebabkan diabetes. Ibu kena ubah lifestyle ibu untuk ibu terus sihat. Ya, Hanis, ibu tahu ibu salah. Okey, jadi kita dah tahu, puan pun dah tahu, anak puan Farah pun dah tahu apakah itu kencing manis. Jadi kita akan pergi kepada part yang seterusnya, iaitu bahagian rawatan. Okey, saya pecahkan part rawatan ni kepada 3 bahagian, iaitu dari segi pemakanan, ni yang utamanya, daripada segi aktiviti fizikal dan juga daripada segi ubat-ubatan. So ubat ni dia akan support lah kedua-dua ni. Okey, untuk waktu makan ni kita ada untuk pesakit diabetes
ada Macam tu. kan? Okey, ada 3 waktu makan yang utama, iaitu waktu sarapan, tengah hari iaitu lunch, dan juga waktu malam iaitu dinner. Okey, 3 waktu utama ni memang kena makan, dan juga dicampur juga dengan 3 waktu yang lain, iaitu waktu snacking, minum pagi, minum petang, dan juga minum malam. Siapalah. Tapi saya ni bukan jenis yang biasa sarapan. Dah terbiasa macam tu. Sama dengan saya. Dia jadi kebiasaan sarapan pagi tu bukan waktu makan yang wajib. Okey, tak boleh macam tu Puan Sarah, Farah. Sebab sarapan ni sangat penting untuk bagi kita tenaga sampai waktu tengah hari. Okey, kalau Puan Sarah tak makan sarapan, harus gula dalam darah Puan akan jadi sangat rendah tau. Okey, Puan ada potensi untuk pengsan. Okey, jika tak ada apa-apa tindakan ataupun rawatan segera dilakukan. Okey, kita pergi kepada makanan yang perlu dielakkan. Puan tahu kan, makanan yang perlu dielak ni selalunya makanan yang manis lah. Okey, contoh dia macam gula, kek, jam, air berkarbonat, krim whey dan juga cordial. Okey, yang seterusnya adalah makanan yang boleh dimakan, tapi Puan kena sukat dahulu. Tak boleh makan banyak-banyak sebab nanti gula naik. Okey, bijirin dan hasil bijirin, buah-buahan, susu dan hasil tenusuk, okey, hasil kekacang, daging, ayam dan juga ikan. Okey, sekarang ni kita pergi kepada komposisi makanan yang utama. Okey, ada 3 iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey, kita tahu karbohidrat ni dia ada 2 jenis, iaitu ringkas dan juga kompleks kan. Okey, Puan Sarah dengan Farah rasa yang mana satu antara salah satu ni kompleks ataupun ringan, yang mana lebih bagus untuk makan? Saya rasa yang ringkas. Saya pun rasa yang karbo ringkas lagi baik sebab bagi saya mungkin karbo ringkas tu cepat hadam dalam badan kita. Lepas tu cepatlah kita akan dapat tenaga. Betul ke? Ya, memang betul. Karbohidrat ringkas tu memang sangat mudah untuk dicernakan, tetapi dia akan menyebabkan gula dalam darah kita tu meningkat dengan cepat. Jadi dia tak bagus untuk pesakit diabetes. Okey, so yang bagusnya adalah kompleks karbohidrat, sebabnya kompleks ni dia ada banyak cabang-cabang dia. Jadi dia lambat nak dicernakan. So bila dia lambat nak cerna, gula dalam darah pun lambat nak tinggi. Okey, contoh makanan dia adalah seperti nasi, mi goreng, tapi kuantiti dia tak boleh makan satu pinggan. Kita akan belajar lepas ni berapa banyak kita nak ambil nasi. Okey? Oh begitu, saya faham. Jadi selama ni saya makan banyak karbo ringkas dalam dapat karbo kompleks. Ya, betul tu Puan. Sebab selalunya Puan selalu akan minum air berkarbonat kan. Lepas kalau jumpa dengan klien, selalunya Puan akan order makanan-makanan yang manis. Contohnya macam kek, air jus. Okey, so tu tak boleh lah. Berapa banyak hidangan karbohidrat yang perlu dimakan. Okey, kita perlu makan karbohidrat sebanyak 3 ke 4 sajian sahaja. Okey, untuk satu sajian hanya sebanyak 15 gram karbohidrat. Okey, untuk komposisi makanan seterusnya iaitu protein. Okey, protein ni contoh dia macam ikan, ayam dengan daging. Okey. Cik, protein saya nak kena makan banyak mana setiap hari? Okey, berapa banyak nak kena ambil protein ni kan? Kalau protein ni kita kena ambil separuh kedua saja sehari, dan kuantiti yang perlu diambil untuk seseorang tu lebih kurang dalam 0.8 ke 1 gram per kilogram berat badan seseorang individu. Okey, yang 0.8 ke 1 gram tu macam mana kita nak tahu nilai dia banyak mana? Okay, saya bagi contohlah berat Puan sekarang ni 70 gram. So 70 gram darab dengan 1 gram lebih kurang dalam 70 gram kan? Oh begitu, saya faham. Okey, kita pergi kepada komposisi makanan utama yang terakhir, iaitu lemak. Okey, saya dapati Puan telah mengambil jumlah lemak yang berlebihan. Sebab tadi Puan ada katakan Puan ambil makanan yang bergoreng kan? Jadi saya kena kurangkan lagi lah pengambilan lemak. Ya, betul tu Puan. Okey, kalau Puan dengan Farah nak tahu, lemak ni kita ada lemak yang jahat, lemak yang sederhana dan juga lemak yang baik. Okey, kita pergi kepada lemak yang jahat, okey, ataupun lebih dikenali sebagai trans fat. Okey, trans fat ni dia akan menyebabkan kolesterol jahat dalam badan kita meningkat dan menyebabkan kolesterol baik dalam darah kita menurun. Okey, makanan yang ada trans fat contoh dia macam donat, muffin, kek, kuki. Okey, lemak yang seterusnya adalah lemak yang terbaik, iaitu lemak mono tak tepu dan juga poli tak tepu, ataupun kita selalu panggil dua ni lemak PUFA dan juga MUFA. Okey, lemak ni lemak yang paling terbaik sebabnya luaran ni datang daripada tumbuh-tumbuhan dan juga hasil kekacang. Okey, untuk part yang seterusnya adalah pengambilan gula dan juga garam.
Okay, ramai orang, diorang macam ambil ringan tentang pengambilan gula dan garam ni. Tapi sebenarnya gula dan garam ni adalah penyumbang terbesar kepada penyakit kencing manis dan juga darah tinggi. Okey, kita nak dulu kepada gula ni. Okey, gula ni kita boleh ambil sebanyak 6 ke 8 sudu teh sehari. Hanya sebanyak tu sahaja. Okey, contoh jenis-jenis gula seperti glukos, sukros, fraktos, madu, sirap maple dan juga sirap jagung. Okey, kalau Puan dengan Farah tengok gambar ni, ini adalah contoh pinggan sihat Malaysia. Okey, kalau kita tengok daripada bahagian pertama tu, dia ada satu bahagian yang separuh dan ada dua bahagian yang ada suku. Jadi apa bahagian yang suku dan apa bahagian yang separuh? Okey, untuk bahagian suku tu kita ada karbohidrat. Okey, karbohidrat contoh dia macam nasi, mi, roti dan juga ubi. Okey, suku yang separuh ni adalah untuk protein. Okey, protein contohnya macam ikan, ayam dan juga daging. Okey, untuk bahagian yang separuh ni adalah untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Suku je nasi. Kalau saya yang separuh tu selalunya nasi lah cik. Bukan sayur. Banyaknya nak kena makan sayur. Kenapa? Okey, ya Puan. Okey, rata-rata pasien yang saya jumpa kebanyakannya akan cakap dekat saya, kenapa nasi ni sikit sangat? Kenapa sayur ni banyak sangat? Sepatutnya sayur ni suku je dan nasi ni lah yang sepatutnya separuh, betul tak? Tapi macam yang saya cakap awal tadi, okey, serat ni contoh dia macam buah-buahan dan juga sayuran ni, dia akan bagi dekat kita rasa cepat, rasa kenyang yang cepat. Okey, jadi bila kita makan dulu serat ni, kita akan rasa macam nak makan nasi tu sikit je sebab dia dah bagi kita rasa kenyang. Okey, di situlah sebenarnya trik untuk kita kurangkan pengambilan makanan. Oh, baru saya tahu. Tadi kita dah belajar kan pasal suku-suku separuh. Okey, so sekarang ni yang suku-suku separuh tu kita akan apply untuk menu seharian kita. Okey, waktu sarapan nak makan apa, lunch nak makan apa, dinner nak makan macam mana. Okey, untuk sarapan pagi ni, okey, contoh makanan yang Puan boleh ambil adalah capati, hanya bahagian suku sahaja. Kuah dal pun suku dan dia ada letakkan sayur separuh dan juga 1 gelas susu. Bila waktu yang sesuai untuk makan sarapan pagi ni? Okey, waktu terbaik untuk kita sarapan adalah 30 minit setelah kita bangun tidur ataupun boleh dalam lingkungan 7.30 pagi hingga 8.30 pagi. Lunch pun sama juga macam suku-suku separuh. Kalau kita tengok contoh makanan yang dia bagi cadangan ni adalah dia ambil suku je nasi, protein pun suku dan yang separuh tu dia ambil buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, kalau tengok air ni dia just ambil air masak sahaja. Okey, untuk dinner pun sama juga macam lunch tadi. Okey. Cik, waktu mana yang sesuai saya patut ambil saya punya dinner? Waktu makan ni yang terbaik untuk dinner adalah 3 ke 4 jam sebelum kita tidur. Kita bagi masa makanan tu hadam dulu, okey? Jangan lepas sejam 2 jam kita terus tidur, nanti perut kita kembung. Dan seterusnya adalah air berkarbonat. Okay, saya faham Puan ni merupakan penggemar air berkarbonat. Jadi mungkin agak susah lah bagi Puan terus nak stop minum air karbonat kan. Tapi untuk kesihatan Puan dan juga untuk masa depan anak-anak Puan, saya sarankanlah Puan lebih baik berhentilah secara perlahan ataupun mungkin Puan boleh kena kuatkan semangat untuk terus stop minum air karbonat ni. Okey, sebabnya dia tak ada beri manfaat pun dekat kita. Dan saya kena pasti Puan sebelum ni banyak minum air karbonat yang macam nama Pepsi yang original tu kan. Yang original tu dia ada banyak gula kan. Ada ke pilihan air bergas yang lain untuk saya minum? Sebab saya rasa benda ni memang dah jadi kebiasaan saya untuk minum. Okey, contoh dia macam Spritzer Sparkling Water Carbonated Natural Mineral Water. Okey, yang ni dia orang memang tak letak sugar. Okey, dia orang hanya ada mineral substance. Okey, yang seterusnya Shrimpy Soda. Okey, sama juga tak ada sugar. Okey, untuk Coca-Cola dengan Pepsi ni adalah dua jenis brand yang memang famous dan dia orang dah buat produk baru yang mana yang memang tak ada sugar. So mungkin lepas ni Puan boleh try Pepsi yang no calorie. Okey, baiklah Puan Sarah dengan Farah, kita akan pergi kepada rawatan yang kedua iaitu aktiviti fizikal. Saya kurang nak melakukan aktiviti fizikal ni sebab saya sibuk memang kehidupan saya seharian tu memang dekat butik je. Memang tak ada masa nak buat senaman ke jogging ke apa ke semua tu. Memang saya tahu benda tu penting tapi masa saya tidak mengizinkan untuk saya melakukan semua aktiviti fizikal tu. Okey, tak apa Puan, saya akan tolong Puan macam mana Puan boleh juga exercise walaupun Puan tengah bekerja. Okey, sekarang ni saya tunjukkan dekat Puan, okey, waktu bila Puan kena buat, berapa lama Puan kena buat aktiviti fizikal ni, okey. Okey, Puan kena buat aktiviti fizikal ni sekurang-kurangnya 5 hari seminggu. So, saya akan cuba bagi cadangan dekat Puan untuk buat benda yang paling mudah dahulu. Okey, mungkin Puan boleh start dengan berjalan
sebanyak mungkin. Mungkin sebelum pergi kerja tu mungkin boleh berjalan-jalan dulu sekitar pejabat. Saya akan cuba bantu ibu saya untuk turunkan berat badan. Sekarang saya akan simpulkan kembali apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Okey, Puan Sarah dengan Farah kena ambil berat dengan 3 aspek rawatan, iaitu bermakanan, aktiviti fizikal dengan ubat-ubatan. Okey, untuk bermakanan ni, Puan kena amalkan suku-suku separuh, elakkan makanan dan minuman manis seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, yang kedua, aktiviti fizikal. Okey, aktiviti fizikal ni penting sebab dia boleh bantu untuk turunkan berat badan. Okey, selepas 30 minit Puan duduk, Puan bangun sebentar dan Puan boleh buat senaman ringan. Ataupun Puan boleh sediakan 1 mini gym dekat pejabat Puan untuk lagi mudah lah. Okey? Baiklah, kalau macam tu saya faham apa yang disampaikan oleh Cik. Saya akan cuba untuk mengubah corak makanan saya seperti yang disarankan, dan saya harap dia akan boleh mengubah masa depan saya jugalah. Puan Sarah ada apa-apa persoalan yang ingin ditanya, ataupun mungkin Farah ada part yang mungkin kurang faham? Saya faham apa yang disampaikan oleh Cik tu. Saya akan support ibu saya supaya terus bermotivasi untuk turunkan berat badan. Okey, jadi saya kira itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Okey, untuk perjumpaan yang akan datang, kita akan cek semula paras gula dalam darah Puan dan kita akan rekod kembali berat dan juga tinggi Puan. Kita akan tengok sama ada berat Puan meningkat, menurun ataupun pada paras yang sama sahaja. Okey, kita akan jumpa pada 3 bulan yang akan datang. Jika tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Puan.